So today we are beginning a new chapter, which is going to be chapter 10. Chapter 10 ataupun bab 10 ini semua berkaitan dengan, kau boleh nampaklah sendiri itu tajuk, gelombang bunyi. Or in English we say sound waves. Now saya percaya kamu semua tahu apa itu bunyi. Ya, hari-hari kamu boleh dengar bunyi. Kamu boleh menghasilkan bunyi dengan pelbagai cara, menggunakan suara, menggunakan badan, menggunakan alat muzik dan sebagainya. Now, saya mau tekankan ini perkataan di sini, gelombang. Kenapa bunyi kita katakan sebagai gelombang? Why do we say that sound is a wave? Okay. Gelombang apa? Dari mana itu gelombang datang? Why do we call it waves? So, itu adalah antara perkara yang kita akan sentuh sebenarnya dalam bab ini. Okay. So, well, you'll know later. So, a few questions we'll take a look at for today. Bolehkah gelombang bunyi merambat sehingga ke dasar laut? Can sound travel all the way to the bottom of the sea? Okay. Bagaimanakah telinga bergerak balas terhadap bunyi? Another interesting question. Macam mana kita punya telinga boleh mendengar? Boleh menangkap bunyi daripada luar. By the way, speaking about sound, sekarang sedang hujan, so saya harap jelas juga di tempat kamu. Kalau tidak cukup jelas ataupun terlalu kuat itu bunyi hujan, nanti bagi tahu sajalah. Alright, next question is, apakah yang dimaksudkan dengan gema? So, apa tu gema dan bagaimana gema itu berlaku dan sebagainya. And the last question that we have is, apakah had deria pendengaran manusia? So, of course, manusia mempunyai deria pendengaran dan deria ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi apa had kita sebagai manusia? Sampai manakah kita punya kebolehan itu untuk mendengar? Alright. Dan kalau ada had pendengaran kita, bagaimana cara kita untuk mengatasi had pendengaran kita? So those are the questions that we are going to look at and answer today. So apa yang kita kena memahami? Yang pertama ialah kita kena memahami ciri-ciri gelombang bunyi. Okay? Kita akan memahami konsep kenyaringan dan konsep kelangsingan. Right? So what are these two things? Okay? And the last one is, kita akan belajar tentang fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. So bukan hanya apa itu gelombang bunyi, tetapi apa aplikasi dia kalau ada. Alright, let's continue. Kata-kata kunci untuk hari ini: getaran, medium, gelombang, amplitude, frekuensi, gema, kelangsingan, ultra bunyi, had pendengaran, dan sonar. All of these things are words that you will see and hear in this chapter. Okay, so topik yang pertama. So kita akan teruskan ciri-ciri gelombang bunyi. So tadi saya sudah katakan, bunyi dipanggil sebagai sejenis ataupun sejenis gelombang. Right? Though, apa sebenarnya ini gelombang? So, kamu sudah belajar dari tingkatan 1 bahwa bunyi sebenarnya ialah satu bentuk tenaga. Right? Kamu belajar tentang jenis-jenis tenaga yang ada, tenaga kinetik, tenaga cahaya, tenaga kimia, dan salah satu yang kamu dengar ataupun kamu belajar ialah tenaga bunyi. So, dia dipanggil sebagai tenaga sebab bunyi ialah tenaga yang dihasilkan oleh getaran. So anytime, bila masa ada bunyi yang kedengaran, sudah pastinya ada sesuatu yang sedang bergetar. So, sebagai contoh, peralatan muzik menghasilkan bunyi melalui getaran. So ada gambar beberapa alat muzik di sini. Bila kamu memetik tali gitar, so tali itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bila kamu main alat-alat musik percussion, bila kamu ketuk itu drum,
Okay, kulit drum itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bila kamu tiup dalam seruling, udara akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kamu boleh cuba sendiri. Okay, kamu di rumah, okay, kamu boleh cuba letakkan jari di bahagian tekak kamu seperti ini. Okay, dan kamu boleh cuba bercakap. Alright, and if you try that, alright, kamu boleh rasa kamu punya petik suara di sini dia bergetar, okay, ataupun dia sedang vibrate. Okay, and sekarang kamu semua di rumah sendiri cubalah. You can feel it here. So even when you talk, so what's happening? Bila kamu bercakap, petik suara kamu dia bergetar untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang kamu hasilkan. And then lidah dan gigi kamu akan membentuk bunyi itu untuk menghasilkan perkataan dan huruf-huruf dan sebagainya. So very interesting process and actually quite a complicated process. Okay, but the important thing is bunyi dihasilkan oleh getaran. So apabila kita memahami bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran, then menjadi lebih mudah untuk kita memahami bagaimana pemindahan bunyi berlaku. Right? So there are two sentences ya. Bunyi memerlukan medium untuk merambat ini ataupun untuk tersebar. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Dan bunyi boleh merambat melalui tiga benda ni, melalui pepejal, melalui cecair dan melalui gas. So bunyi boleh melalui pepejal, bunyi boleh melalui cecair, bunyi boleh melalui gas, tetapi tidak melalui vacuum. So sebagai contoh, so let me read this first. Sebagai contoh, apabila loceng dibunyikan, permukaan loceng akan bergetar, right? So kita ambil lonceng ataupun kita bunyikan lonceng sekolah, dan logam itu, lonceng yang terbuat daripada logam itu akan mulai bergetar. Now, apabila lonceng ini bergetar, getaran ini akan disebarkan ataupun udara di sekeliling lonceng juga akan ikut bergetar. Okay, so getaran daripada lonceng itu akan dipindahkan kepada udara di sekeliling. Alright. Now, udara di sekeliling pun akan mulai bergetar ataupun zara-zara udara pun akan mulai bergetar. Sekarang, apabila zara udara bergetar, dia akan passing ataupun dia akan sebarkan ataupun pindahkan getaran kepada zara udara yang seterusnya dan yang seterusnya ya, dan yang seterusnya. Okay, so dengan cara ini loceng menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga pendengar. So here's a picture. So lonceng akan menghasilkan bunyi dan dia akan menghasilkan getaran, dan getaran itu akan dipindahkan melalui zara-zara udara sehingga dia sampai ke telinga. If I were to, let's use this whiteboard here. So kalau saya membuat lukisan yang lebih jelas. So we can start with apa? Lonceng. So apabila lonceng dibunyikan, biarlah lonceng ini, apa yang berlaku? Ada udara di sekeliling, kan? Now, apa yang berlaku ialah apabila lonceng ini bergetar, getaran ini akan disebarkan ataupun dipindahkan ataupun saya boleh katakan kena jangkit kepada zara-zara udara. So zara-zara udara ini juga akan bergetar. Okay? Nah, lama-lama bila dia bergetar, getaran daripada zara-zara ini akan terus dipindahkan kepada zara-zara yang seterusnya. Okay, dan proses ini akan terus berterusan sehingga sampailah ke telinga manusia. Right, so telinga manusia kita tahu lebih kurang begitulah bentuk dia. Dan di dalam ada
adalah dia punya organ-organ di dalam yang bertujuan untuk menerima dan memahami bunyi yang diambil oleh kita punya telinga. And so that is what is happening here. Okay, so itulah sebabnya kenapa. Okay, sorry. Kalau kita balik lagi kepada kenyataan tadi, itulah sebabnya kenapa bunyi boleh merambat melalui gas, right? So, bila zara-zara gas itu bergetar, of course, dia boleh pindahkan. Dia boleh juga lakukan perkara yang sama dalam cecair. So, apabila ada bunyi yang dihasilkan di dalam cecair, cecair itu akan bergetar dan getaran akan dipindahkan kepada yang seterusnya. Bunyi boleh merambat melalui pepejal pun boleh, right? Kalau kamu ketuk itu kayu, let's say ada meja kayu yang panjang, okay? Kawan kamu ketuk di ujung yang satu, kamu letaklah telinga kamu di ujung yang satu, kamu boleh dengar bunyi ketukan itu, right? Tetapi dia tidak boleh merambat ataupun tidak boleh melalui vacuum. Apa tu vacuum? Vacuum ialah ruangan yang kosong, tidak ada gas, tidak ada cecair, tidak ada pepejal, tidak ada apa-apa, kosong, tiada udara. Okay? Kerana dalam vacuum tidak ada zara-zara di mana bunyi itu boleh merambat. Tidak ada zara-zara untuk getar dan memindahkan getaran itu sampai ke telinga manusia. Itulah sebabnya kalau it's an interesting thing. Kalau kamu seorang angkasawan, menjadi seorang astronot dan kamu ke angkasa lepas, let's say mungkin 50 tahun dari sekarang, Elon Musk sudah berjaya dalam dia punya rancangan untuk jual tiket untuk ke angkasa lepas dalam dia punya kapal. Okay. Bila kamu berada di angkasa lepas, especially kalau kamu berada di luar, contohnya di bulan ataupun di mana-mana saja, alright, kamu terpaksa, okay, angkasawan ini mereka semua menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Okay, ada radio dan ada caralah untuk mereka bercakap dengan satu sama lain. Kenapa mesti pakai itu radio? Kalau kamu cuba teriak, kau teriaklah sekuat macam manapun, sebab angkasa lepas itu adalah ruangan vacuum. Kau teriak macam mana kuat pun, orang yang di sebelah, walaupun dia dekat saja, walaupun di depan mata kau saja, dia tidak akan dapat dengar apa yang kamu cakap. Sebab tidak ada zara-zara di mana bunyi itu boleh merambat dan dipindahkan ke orang-orang yang di sekeliling. So, very important thing. Bunyi boleh merambat melalui pepejal, melalui cair dan gas, tetapi tidak boleh merambat melalui vacuum. Alright. Now, kelajuan pemindahan bunyi dalam medium yang berbeza. So, bunyi dipindahkan. Sudah saya katakan dia boleh berpindah dalam ketiga-tiga melalui ketiga-tiga medium ini, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Tapi walau bagaimanapun dia tidak akan bergerak dengan kelajuan yang sama, tetapi malah dia akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Okay, so bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejal. Okay, apabila zara-zara pada satu hujung pepejal mula bergetar, getaran itu menyebabkan zara-zara yang bersebelahan turut bergetar dengan pantas kerana zara-zara pepejal tersusun rapat. Okay, so let me just draw this supaya kamu boleh faham dengan lebih baik lagi. So dalam sebuah pepejal, kita tahu yang zara-zara ini semua disusun dengan rapat ataupun semua berdekatan. Itulah sebabnya kenapa dia adalah pepejal. So sebab dia semua berdekatan, apabila ada getaran yang berlaku daripada akibat tenaga bunyi, sebab dia sangat dekat dengan
zara-zara yang lain, sangat mudah untuk getaran ini pindah kepada getaran-getaran seterusnya. Makanya dia boleh bergerak dengan lebih cepat berbanding yang lain-lain. Okay? Now, bagaimana dengan cecair? So, cecair, susunan zara-zara dalam cecair kurang rapat. So, sebab dia kurang rapat ataupun ada lebih jauh lah dengan satu sama lain, dia menyebabkan getaran bunyi dipindah dengan lebih perlahan. So, kalau cecair mungkin zara-zara dia ada jarak yang lebih besar. So, sebab dia lebih besar, lama sikit itu getaran sampai ke zara yang seterusnya. So, dia akan berpindah dan merambat dengan lebih perlahan dalam cecair. And of course, dalam gas, zara-zara ini sangat-sangat berjauhan. Dan oleh sebab zara-zara semua berjauhan, maka getaran itu pun mengambil masa yang lebih lama untuk dipindahkan kepada zara-zara yang lain. So sebenarnya gas lah yang paling lambat memindahkan bunyi. Sebenarnya, kalau saya tidak silap, di udara, dalam gas bunyi bergerak beberapa ratus meter per saat. Kalau saya tidak silap, Alright. In fact, it's possible sekarang ada sudah kapal terbang yang diciptakan yang bergerak lebih cepat daripada bunyi. So what happens is, itu kapal limpas dulu baru kau dengar itu bunyi dia. Alright. That's how slow it is. I mean, what I'm saying is, itulah kenapa gelombang bunyi ini dikatakan merambat melalui gas dengan sangat perlahan. Okay. Kalau dibandingkan dengan pepejal ataupun cecair. So, kalau dalam pepejal dia cepat. Kalau di dalam cecair perlahan. Kalau melalui gas sangat perlahan. Alright. Next topic, pantulan dan penyerapan bunyi. Okay, so bunyi, saya percaya kamu sudah belajar nih sebelum ni. Bunyi boleh dipantul dan boleh diserap apabila terkena pada permukaan suatu objek. Okay, so sifat ini adalah sama seperti sifat cahaya yang anda telah belajar semasa tingkatan 1. So, kamu sudah belajar yang cahaya boleh dipantulkan dan boleh diserap. Right? Dan sama ada, dan pantulan dan penyerapan bunyi ini hampir sama juga dengan pantulan dan penyerapan bunyi. Yaitu jumlah bunyi yang dipantul atau diserap itu bergantung kepada permukaan objek tersebut. So, permukaan yang keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. So, contohnya jubin, okay, tiles. Contohnya dinding. So, ini adalah permukaan yang keras, licin. Itulah sebabnya kalau kamu ingat, kalau kamu boleh coba ingatlah, kalau kamu masuk di dewan yang besar dan dinding dewan itu semua rata dan kosong dan diperbuat daripada bata ataupun simen. Biasanya dewan seperti itu banyak dia punya gema ataupun banyak itu pantulan bunyi. Contohnya dewan besar di dewan badminton di sini SAS. Right? Kalau kamu masuk di dalam, selalu dia punya gema ataupun dia punya echo di dalam sangat-sangat kuat. Ataupun tidak perlu yang sangat besar. Dewan Pride pun sama juga kerana dia banyak dinding yang rata dan keras dan licin. So, dia menyebabkan bunyi itu boleh dipantulkan dengan sangat-sangat mudah. So, kalau kita ada permukaan ataupun dinding yang rata seperti ini, bila kamu mengeluarkan suara, dia boleh memantulkan balik itu bunyi. Okay. Manakala kalau
ada permukaan yang lembut dan kasar, contohnya papan gabus, contohnya kapet, contohnya macam-macam lagi lah, bantal dan sebagainya. Okey, permukaan seperti ini dia biasanya lebih menyerap bunyi. So, kalaulah kita kembali kepada contoh tadi, let's say ada dinding. Sekarang dinding ini kamu tutup dengan kamu letaklah apa? Kapas-kapas kah? Okay, biasanya dalam recording studio kamu nampak dinding selalu ada span yang mereka letakkan di atas dinding. Okay. Bila kamu bercakap, okay, dia tidak akan pantulkan kembali bunyi, tetapi dia akan serap. Ataupun kalau dia pantulkan pun, dia hanya akan pantulkan sedikit saja. That's how it works. So, this is how the idea of inilah konsep pantulan dan penyerapan bunyi. Nah, inilah sebabnya kenapa untuk dewan-dewan yang besar dan tempat-tempat seperti recording studio, dinding-dinding selalu mereka selalu akan letak benda-benda yang lembut, contohnya span, mereka akan letakkan gabus, mereka akan letakkan macam-macam lah untuk mengurangkan gemah yang ada. Yeah, so even like what Adam is saying, bilik YouTuber pun ada. And the reason why they do that is, contohnya saya bercakap sekarang di mikrofon. Now, kalau banyak echo dalam satu ruangan itu, echo itu boleh kedengaran di dalam itu mikrofon, dan echo usually it doesn't sound very good, right? It doesn't sound that nice. It makes your voice not so clear. Same thing with the recording studio. Kalau terlampau kuat itu echo, bila kamu record itu suara di mikrofon tidak cantik, dengar betul itu echo. Ataupun macam sana dewan besar, kadang-kadang bila ada orang bercakap di depan, susah kita mau dengar apa itu orang sebut sebab itu echo terlampau kuat. So that's why we have, you put a little bit of sponge or something. I also have a little bit behind me. Just a little bit if you can see it. Alright, just to make the sound a little bit clearer. Okay, so now you know. So kalau sebelum ini kamu tertanya-tanya kenapa orang letak span ataupun apa-apa, that's why. It's to reduce the echo so that bila orang bercakap di mikrofon kamu boleh dengar dengan lebih jelas. Okay, so let's continue. Alright, before I continue with this one, 10.2, any questions? So we've already studied about bagaimana bunyi itu merambat ataupun bagaimana bunyi tersebar. We already learned about pantulan dan penyerapan bunyi. So some basic things. Some of it are already things that you have already learned before. Okay, it's still raining outside, so hopefully you can still hear me. I'm trying to be closer to the microphone so that you can hear more of me and less of the rain. Okay, so nampaknya tidak ada soalan setakat ini. Saya akan teruskan. 10.2, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Now, a lot of students sometimes get confused with these two things. Apa tuh kenyaringan dan apa tuh kelangsingan bunyi? Alright? Okay, kita punya definisi harian tentang nyaring dalam buku teks sains dia sedikit berbeza dengan kita punya kebiasaan. Biasanya bila kita bilang nyaring, ya kadang-kadang kalau kamu dengar orang cakap, wah bunyi dia sangat nyaring, maksudnya ialah bunyi yang sangat tajam dan bikin sakit telinga, right? Itu kalau dalam bahasa Melayu. Now dalam sains, perkataan nyaring ni lain sikit maksudnya. So pay attention and we will learn together what these two words mean. Alright. Now, first of all, the first thing that you need to understand is that kita punya telinga ini sangat-sangat sensitif. Right? Telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar. Nah, apa maksud saya dia dapat membezakan? Alright? Apa yang telinga kamu boleh membezakan? Dia boleh membezakan bunyi yang tinggi dengan bunyi yang rendah.
dia boleh membezakan suara satu orang dengan suara orang lain. Dia boleh membezakan bunyi yang jauh dan bunyi yang dekat, bunyi yang kuat dan bunyi yang sangat perlahan. Right? So these two things, there are many things that your ears, telinga kamu boleh bezakan dan boleh kenal pasti hanya melalui deria pendengaran. Okay? You can even, telinga kamu boleh tahu kalau suara itu datang dari kanan ataupun kiri. Right? Those of you who like to play video games, you know this. Right? Kamu boleh tahu kalau musuh datang dari kanan atau kiri. Okay, even in real life kamu boleh tahu, oh bunyi datang dari kiri atau dari depan atau dari belakang. Okay, so one of the reasons why, salah satu sebab kenapa ini boleh berlaku ialah kerana kekuatan dan kenyaringan bunyi. Right? I should say, setiap bunyi ada dua ciri ini, yaitu kekuatan ataupun kenyaringan dan kelangsingan. So what are these two things? Let's start with kenyaringan. Pendek kata, kenyaringan ialah kekuatan ataupun volume. Alright? Volume. So kalau saya katakan satu bunyi itu sangat nyaring dalam bab ini, apa maksud saya ialah kekuatan ataupun volume bunyi itu sangat kuat. Itu yang dimaksudkan dengan kenyaringan bunyi. Okay? Now, kenyaringan bunyi ini bergantung kepada amplitude. Apa itu amplitude? Nanti saya kasih tahu. Bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Now, kelangsingan pula, kelangsingan bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. So ada dua ciri yang berbeza. Satu ialah amplitude dan satu ialah frekuensi. So these are the two things that are important here. So kelangsingan bunyi. So frekuensi diukur dalam unit Hertz, H-E-R-T-Z. Alright, let's start with the first one. So kekuatan ataupun kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung pada amplitude gelombang bunyi. So what is that? What does that mean? Meaning to say, bila gelombang itu, so dia adalah bentuk gelombang, right? Dan dia akan naik turun dan naik turun. Amplitude ialah berapa jauh dia naik, berapa tinggi itu gelombang. So I have something here. Okay. Let's see if you can see this. Sorry. Okay. Okay. So what I have here. So right now you should be able to see the sound waves while I'm talking. Okay. If you see it, please type it in the chat if you can see it, because I need to make sure that you can see it. So as you can see, as I'm talking, this is what we call an oscilloscope. Ini yang dipanggil sebagai oscilloscope. So oscilloscope ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur bunyi, sejenis bunyi, right? So bunyi ini boleh naik dan boleh turun. And you can see as I talk, sambil saya bercakap, dia menghasilkan gelombang-gelombang yang berbeza. Now, kalau saya cakap dengan, okay. So kalau saya bercakap dengan perlahan, so I'm gonna make a small voice. Okay, so saya kasih stop itu gelombang. Now you can see berapa tinggi itu gelombang yang saya hasilkan. Right, you can see how high or how low is the sound wave. Right, now kalau saya menghasilkan bunyi yang lebih kuat, so now when I speak louder, you can see that the waves, ketinggian itu gelombang tuh semakin tinggi ataupun semakin tinggi. So let's start from saya akan bercakap mulai dari perlahan dan menjadi semakin kuat, and you can see the difference. So starting very soft, so that's very soft, and I get louder and louder.
Right, so you can see the waves get taller and taller every time I get louder and louder. So this is what we mean when I say amplitude. So soft sounds, dia punya gelombang tidak begitu tinggi, and louder sounds, okay, gelombang dia lebih tinggi. So this is what we call amplitude. Amplitude ialah berapa tinggi itu gelombang dia. Now, semakin tinggi itu gelombang, bila itu gelombang semakin tinggi, maka semakin kuat ataupun semakin kuat itu volume yang kita boleh dengar. Right, so remember that. The other one ialah kenyaringan. Bukan kenyaringan, kelangsingan. So kenyaringan bergantung kepada amplitude, berapa tinggi itu gelombang. Kelangsingan pula bergantung kepada jarak di antara dua gelombang seperti ini. So kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi. So frekuensi macam saya sudah katakan tadi diukur dalam unit hertz. Now, you might be confused with this one because semakin jauh jarak di antara jarak di antara dua gelombang, semakin rendah dia punya frekuensi. Okay, let me repeat. Semakin jauh jarak di antara dua gelombang, semakin rendah dia punya frekuensi. Kenapa kita panggil frekuensi rendah? Because dalam satu saat, right, hanya beberapa gelombang saja yang berlaku dalam satu saat. That's why we say frekuensi rendah. Now, kalau jarak di antara dua gelombang lebih pendek seperti ini, dan ini kita panggil sebagai frekuensi yang lebih tinggi. Why? Because lebih banyak gelombang yang muncul dalam satu saat. Alright? So, remember this. Frekuensi rendah, jarak di antara dua gelombang lebih jauh, tapi hanya sedikit gelombang setiap saat. Okay, frekuensi tinggi, jarak yang lebih pendek di antara setiap gelombang dan lebih banyak gelombang yang muncul setiap saat. Alright, so again, kita kembali kepada kita punya osiloskop tadi. Alright, so we have this oscilloscope. Now, saya akan cuba untuk kekalkan volume yang sama, tapi saya cuma akan ubah dia punya pitch. So kalau saya mula dengan pitch yang rendah, so kamu boleh nampak jarak di antara gelombang agak jauh. Right, let's try it again. Let me try to cuba lebih rendah lagi lah. So you can see agak jauh jarak di antara setiap gelombang. Right, now gelombang yang jauh, frekuensi rendah, okay, mana-mana bunyi yang mempunyai frekuensi rendah, bila kita dengar bunyi seperti ini, telinga kita akan proses dia dan kita akan dengar dia seperti bunyi yang sangat-sangat rendah. So bunyi-bunyi yang sangat rendah biasanya mempunyai frekuensi yang rendah. Okay, very important thing. Now, back to this oscilloscope. Okay, so bunyi yang rendah, jarak di antara gelombang sangat jauh. Now, bunyi yang lebih tinggi. Alright, so now bila saya menggunakan ataupun saya menghasilkan bunyi yang lebih tinggi, kamu nampak sekarang jarak di antara setiap gelombang sangat-sangat berdekatan. Okay, let me try go higher. Okay, even closer. Okay, walaupun tidak begitu besar. So, kamu nampak dalam ini gambar, amplitude dia tidak begitu tinggi. Dia punya ketinggian tidak begitu tinggi, tetapi dia punya frekuensi sangat tinggi. Okay, dia punya gelombang sangat dekat dengan satu sama lain. So, that's how we this is how we analyze sound. Inilah cara bagaimana telinga kita boleh membezakan bunyi-bunyi yang berbeza. Now, back to this one.
So, ini adalah dua ciri lah yang yang menentukan sifat sebuah bunyi. So, amplitude akan menentukan sama ada satu bunyi mempunyai volume yang sangat kuat ataupun sangat perlahan, dan frekuensi akan menentukan sama ada sebuah bunyi mempunyai pitch yang tinggi ataupun pitch yang rendah. So for example, we can take a look here. So, kesan amplitude terhadap kenyaringan bunyi. Okay. So, kalau kamu bandingkan dua gelombang ini, gelombang yang di atas dengan gelombang yang di bawah. Okay. Kalau kamu nampak jarak di antara setiap gelombang, sebenarnya jarak di antara setiap gelombang tidak berubah. Cuma gelombang dia semakin tinggi dalam contoh yang kedua. So what would happen is, kedua-dua burung ini menghasilkan pitch yang sama. Bukan satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Tidak, pitch yang sama, cuma yang burung di bawah lebih kuat dia punya bunyi. So for example, I'll do the same thing with this oscilloscope. Okay. So bila saya menghasilkan pitch yang sama, alright, sangat perlahan. Now I'm going to make it louder. Right. Now kamu melihat jarak di antara setiap gelombang tidak berubah. Cuma ketinggian setiap gelombang yang semakin tinggi. Right. Kamu boleh nampak jarak di antara gelombang itu sebenarnya lebih kurang sama. Cuma volume dia saja yang naik ataupun turun. So very interesting things. Okay. Frekuensi pula kita sudah nampak tadilah. Apabila jarak di antara setiap gelombang ini lebih jauh, dia menghasilkan pitch ataupun bunyi yang lebih rendah. Dan apabila jarak di antara setiap gelombang itu lebih tinggi, dia akan menghasilkan pitch yang lebih tinggi. Right, so this is how we analyze the sound waves that we look at. So very interesting thing. Okay, any questions so far? None? I will continue. If you have any questions, anytime saja kamu boleh post kamu punya soalan lah. Okay? So one effect that sometimes happens is apa yang kita panggil sebagai kesan Doppler. So kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara. Okay? Apa yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. So for example, bunyi siren. Kita selalu dengar itu bunyi siren. Bila dia limpas, kita dengar itu bunyi nino, nino, right? But what actually happens is, of course itu bunyi siren berubah. But at the same time, apa yang berlaku ialah, sebab itu siren semakin jauh daripada kita, maka itu frekuensi pun kita dengar lama-lama adalah semakin rendah. Bukan sebab perubahan daripada siren, tetapi itu kendaraan yang bergerak semakin jauh daripada kamu. Alright. So biasanya kesan Doppler ini berlaku untuk objek-objek yang bergerak lah. Okay. So almost done. So ini the one last topic, and then we are done for chapter 10. So now that you've read about amplitude, now that you've read about kenyaringan dan kelangsingan dan sebagainya, the only thing that's left for you to do is to understand. Okay, apa tu? Okay, pantulan gelombang bunyi itu kamu tahu sudah, kamu belajar dari dulu, right? Dan aplikasi dia, apa aplikasi dia? Bolehkah kita pakai ini pantulan bunyi? Ada gunakah? Ada gunakah itu? That's the question that we need to study. Alright, so you probably already know this. Tetapi pantulan bunyi menghasilkan fenomena yang dipanggil sebagai gamma. Or in English we call this as echo. So gamma terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Contohnya dinding ataupun tebing yang tinggi ataupun bukit ataupun bukan bukit, gunung. Kalau gunung batu ya pun boleh menghasilkan bunyi gamma.
So bunyi yang dipantulkan dia sama seperti bunyi asal tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Itulah sebabnya kalau kita teriak and then maybe half a second later baru itu bunyi balik lagi kepada kita. That's why kita boleh dengar itu echo. So what you can see it in this picture here lah, right? So you have bila kamu bercakap, actually let me just zoom this in supaya senang sikit kau boleh nampak. So apa yang berlaku di sini ialah kamu bercakap, kamu bilang oi. Nah bunyi daripada suara kamu akan kena pada permukaan yang keras dan rata. Dan bunyi ini akan dipantulkan kembali. Dan kamu akan dengar mungkin setengah saat kemudian ataupun 1 saat kemudian, bergantunglah berapa jauh itu permukaan. Oi, kamu akan dia akan balik kepada kamu. Oi, dia akan ada echo. Okay, ini bukan hanya saja berlaku di tempat-tempat di gunung, di dinding yang keras, dia juga berlaku kadang-kadang di kawasan yang bergunung. Ya, so kawasan-kawasan yang ada gunung, okay, sebab gunung terdiri daripada batu, right? Dan banyak gunung yang dia punya tepi pun cukup rata dan cukup licin. Kamu teriak dan kamu boleh dengar itu suara balik lah. Kamu bilang hai, dia bilang hai balik. Kamu bilang oi, dia bilang oi balik. Ataupun dia bunyi itu akan tetap kembali lah kepada kamu. Alright, and so that's how echoes work. That's the basic idea of what is an echo. Now, alright, so let me just zoom out again. Okay, so itu adalah gelombang ataupun gamma. Itu adalah konsep gamma. Now, apa aplikasi dia? Apa guna dia? Adakah cara untuk kita menggunakan ini dalam kita punya kehidupan setiap hari? Alright, so pantulan bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza. Okay, so pantulan itu bergantung kepada jenis permukaan dan jarak permukaan itu dan bentuk permukaan itu, dia akan menghasilkan pantulan gelombang yang berbeza. So pantulan itu yang bila dia balik dia tidak sama 100%. Okay? Ada perbezaan. So pantulan ini yang direkodkan akan memberikan pelbagai maklumat dan image yang digunakan dalam pelbagai sektor. So apa yang kita buat ialah kita hantarkan ataupun kita keluarkan satu bunyi dan kita tunggu itu pantulan. Dan kita bandingkan bunyi asal dengan itu bunyi pantulan itu. Dan kita melihat apa perbezaan dia. Dan berdasarkan perbezaan dia, kita boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan ataupun mendapat pelbagai jenis info. Sebagai contoh, ultra bunyi. Okay, so ultra bunyi ialah sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. So, manusia hanya boleh dengar sehingga 20,000 Hz. Okay, itulah paling tinggi manusia boleh dengar. Lebih tinggi dari itu, manusia tidak boleh dengar. Nah, ultra bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia tetapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar yang menggunakannya untuk memberi panduan arah. So, kelawar dia sangat terkenal kerana dia boleh terbang dalam kegelapan, boleh terbang dalam gua. Okay. Tapi walaupun di dalam gua dia tidak akan langgar dinding. That's because dia menggunakan ultra bunyi. So, kelawar ini akan mengeluarkan bunyi dan dia akan mendengar pantulan. Dan apabila dia dengar pantulan yang kembali, dia boleh tahu dekat sudah dengan dinding ataupun jauh lagi itu dinding. Okay. Now, manusia boleh juga guna teknologi yang lebih kurang sama, okay, dengan menghasilkan teknologi yang kita panggil sebagai sonar yang digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan objek di bawah air. Okay, so teknologi ini juga digunakan dalam sektor-sektor lain seperti perubatan dan perikanan. So, let's take a look at this. So,
Mula dari gambar di sini kanan. Kau boleh nampak ada gambar sebuah kapal dan yang memantulkan bunyi ke dasar laut. Dan dari dasar laut, bunyi itu akan dipantulkan dan kembali ke kapal itu. Dan dengan cara itu, nelayan dia boleh, pertama dia boleh tahu, oh berapa jauh ini kapal ataupun berapa dalam ini air ya. Kalau lama itu pantulan balik, dia boleh tahu, oh sangat dalam ini air. Kalau sekejap saja itu pantulan kembali, oh maka itu air cetek saja. Okay, so that's one use of the technology. Oh, dia boleh juga, oh dia punya pantulan lain-lain, oh mungkin ada ikan di bawah. So this is one way they use this technology. Okay, another one, ultrasound scan. So bagi ibu yang mengandung ada mesin untuk scan, untuk melihat bayi yang di dalam. And of course kelawar sangat terkenal juga dengan ini. Dia menghasilkan bunyi dan dia akan mendengar gemah daripada bunyi itu, dan dengan itu dia boleh tahu mana itu dinding, mana itu dia punya makanan dan sebagainya. So very interesting how bukan manusia saja but even animals, selain kelawar, another animal that also does the same thing is dolphin. Except of course dolphin dia lakukan di bawah air lah, tapi konsep yang sama, dia mengeluarkan bunyi dan dia akan dapat bergerak berdasarkan pantulan bunyi itu. Okay, final one, had pendengaran, ataupun apakah had pendengaran manusia. Alright, so satu yang saya sudah sebut tadi lah, okay. So frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz hingga 20.000 Hz. So meaning to say, paling rendah pun yang kamu boleh dengar ialah 20 Hz. Okay, paling tinggi yang kamu boleh dengar ialah 20.000 Hz. Now, julat ini akan semakin berkurang apabila usia kita meningkat, kerana telinga kita menjadi kurang sensitif kepada frekuensi bunyi. Now, if you want to test this, it's very easy to test this. Nanti I can send you a link later. Kamu boleh, there's a video on YouTube yang dia akan main frekuensi dari paling rendah sampai paling tinggi, dan kamu boleh cek lah sejauh mana kamu boleh dengar dari berapa rendah sehingga berapa tinggi. Right? So, but the maximum for humans is from 20 to 20,000 Hertz. Itulah kebanyakan microphones and other things. Dia hanya akan menangkap bunyi di dalam julat ini. Now, haiwan-haiwan yang lain pula mempunyai had pendengaran yang tersendiri. So if you look here, for example, kelawar dia tidak boleh dengar bunyi yang sangat-sangat rendah. Right? Dia hanya boleh mendengar lebih kurang 2.000 Hz. Tapi dia boleh dengar bunyi yang jauh lebih tinggi sehingga 110.000. So kelawar dia boleh, itulah sebabnya kenapa kelawar boleh menggunakan ultra bunyi untuk berjalan. Now anjing pun kalau kamu lihat dia boleh mendengar lebih tinggi, yaitu sehingga 45.000. Right? Dolphin sehingga 100.000. So these three animals dia boleh dengar jauh lebih tinggi. That's why some people they have what's called a dog whistle. Okay? Bila kamu tiup, kamu tidak dengar apa-apa, tapi anjing pandai datang. Alright, because ini dog whistle ini dia menggunakan frekuensi yang lebih tinggi ini. Okay, we have the dolphin. Alright, gajah. Another interesting thing is ini gajah. Now gajah dia lain sikit daripada haiwan-haiwan lain. Gajah dia hanya boleh dengar paling tinggi ialah 12.000. So manusia boleh dengar lebih tinggi. Tetapi paling rendah dia boleh dengar ialah 16 Hz. 16 Hz is very, very low. Okay, that means 16 vibrations per second. Sangat rendah. Alright, kuda dari 55 hingga 33
1500 Hz. So haiwan yang berbeza mempunyai julat lah ataupun mempunyai had pendengaran yang berbeza. So ini adalah had yang pertama lah. Manusia tidak boleh mendengar bunyi yang sangat-sangat tinggi ataupun sangat-sangat rendah. Next one. Another thing is, deria pendengaran manusia yang terhad menyebabkan kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah atau terlalu jauh. So, terlalu jauh. So, of course, kau teriak macam mana kuat pun, kalau jarak kamu dengan kawan kamu ialah 1 kilometer, kau teriaklah kuat-kuat macam mana pun, kawan kamu tidak akan dapat dengar. Terlalu jauh. Ataupun bunyi yang terlalu lemah. Alright. Kalau saya berdiri di sebelah kawan saya masih tidak boleh dengar bunyi degupan jantung dia. Right? Macam mana kuat pun jantung dia sedang berdegup, kamu tidak akan dapat dengar sebab bunyi itu terlalu lemah. So, ada peralatan-peralatan khas yang kita gunakan untuk mengatasi had ini. So, for example, doktor, kamu selalu nampak dokter guna ini, ya kan? Dokter menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi denyutan jantung. So that's one. So untuk suara-suara bunyi-bunyi yang terlalu perlahan, we can use this. Untuk orang-orang yang terlampau jauh, kita menggunakan peralatan seperti mikrofon dan pembesar suara supaya suara yang kecil boleh didengar dari jarak yang lebih jauh. Kalau kamu perlu lebih jauh lagi, kamu boleh gunakan peralatan seperti telepon, video call, dan sebagainya. And another one here, ada alat bantu pendengaran untuk menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Right? So some people, telinga mereka memang tidak sensitif lagi. Mungkin sebab mereka sudah tua ataupun ada apa-apa masalah. Tapi kita boleh menggunakan alat bantu pendengaran yang akan menguatkan bunyi yang diterima supaya dia boleh mendengar dengan lebih jelas ataupun lebih baik. So, walaupun manusia mempunyai had pendengaran seperti ini, dia masih kita ada peralatan-peralatan lah yang membantu kita untuk mengatasi semua had ini. Oke, so dengan itu kita sudah habis dengan bab 10. So, kita habiskan 3 topik pada hari ini. Quite a lot of, not a whole lot, but a few topics and quite a few concepts lah yang kita sudah belajar. Okay, so does anyone have any questions? Bagi kamu yang baru masuk kelas tadi, there's your attendance for today. So baru saja post link untuk attendance. So please make sure to fill in the attendance later. Okay, so any questions from anyone? Tentang ciri bunyi ataupun tentang cara-cara bunyi dihasilkan ataupun tentang mana-mana peralatan-peralatan yang berkaitan dengan bunyi dan sebagainya. Okay, so I will be posting this. By the way, I will, as usual, bagi kamu yang lambat masuk, mungkin ada masalah internet tadi ataupun apa-apa, I will be posting this video on YouTube later. So check the YouTube channel for that.